dua satu. Testing dua satu. Baik, insyaallah kita ke kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil ridwan syahidullahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ji wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil din. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu, tapi mengenai kepada semua. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan ketahui olehmu sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha keras balasan siksaan azabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyidillahu bihi khairan faqihu fiddin." Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama, insyaAllah. Yang mati silakan Tuan Imam, suruhnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, Tuan Kuasa Masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, para satizah, Tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi pikiran syukur kepada Allah Ta'ala. Selagi tuan-tuan kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kitab Jawahir Tauhid beserta syarahnya Asy-Syaikh Al-Bajuri ataupun kitab Tuhfatul Murid. Baik, kita lihat pada bahasan yang ke-78. Sudah. Baik, kita lihat bahasan ke-78. Fa'ahlul badril azimus sya'ni. Fa'ahlul uhud bai'atul ridwan. Fa'ahlul badri azimus sya'. Maka di Badar yang agung perkaranya, fa'ahlul uhud bai'atul ridwan. Lantas ahlul Uhud, ahli Uhud, mana peperangan Uhud, dan juga bai'atul ridwan. Lantas bai'atul ridwan, maknanya yang orang terlibat orang terlibat dalam peperangan Badar, kemudian para sahabat terlibat dalam peperangan Uhud, dan juga para sahabat terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah ataupun bai'atul ridwan. Perjanjian Hudaybiyah. Baik.
Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Perkataan musannif dengan Ahlul Badri artinya adalah orang yang terlibat. Maksudnya orang-orang yang terlibat dalam peperangan tersebut. Iaitulah 313 para sahabat kan yang terlibat dalam peperangan Badar. Sedangkan kafir musyrik Mekah ada 1000 orang yang terlibat dalam peperangan tersebut. Jadi perkataan musannif dengan Pak Ahlul Badrin artinya orang-orang yang terlibatlah dalam peperangan tersebut. Itu. Ai Ahlul Ghuzwah. Ahlul Ghuzwah Badrin. Mana orang yang terlibat dalam peperangan itu. Maka martabat mereka ini, kata musannif, mengiringi kelompok 6 yang terakhir daripada 10 orang yang mubasysyirina bil jannah, sahabat-sahabat yang telah berjanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Itulah 10 orang sahabat yang telah pun disabdakan oleh Rasulullah jamin syurga. Tapi bukan 10 saja sebenarnya. Ada lagi sahabat-sahabat lain. Tapi kalau sahabat lain macam mana pula kan? Mereka juga masuk. Bukan 10 saja, lebihlah sahabat-sahabat telah akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan tidak ada perbezaan antara Ahlu Badar yang mati syahid yang jumlahnya 14 orang. Ada berapa tuan-tuan? 14 orang yang mati syahid. Siapa ada 14 orang tu? Adalah nama-namanya. Saya tak ingat namanya, ada 14. Kalau kita pergi ke Badar, jangan berkata jangan borak-borak. Tuan-tuan, jangan borak-borak. Kalau kita pengajian, duduk dengar pengajian lah, jangan borak-borak. Jadi kalau kita pergi ke Badar, dia ada satu batu yang tertulis di street syuhada, syarik syuhada. Mana jalan syuhada tu yang dapat kat Badar tu, dia ada satu batu macam satu buku lah batu. Kan? Kat situ dia ada tertulis 14 orang sahabat yang mati syahid. 14 orang sahabat lah. Semua saya tak ingat, tapi saya ada snap gambar waktu pergi umrah hari itu, memang ada snap gambar lah 14 orang sahabat yang mati syahid. Dia tulis kat situ. Ada kubur dia kat sebelah tu. Dia ada kawasan berpagar kan. Kalau berpagar kat situlah sahabat-sahabat yang terbunuh, dikebumikan di situ. Sedangkan orang kafir musyrik Mekah itu kebanyakannya dimasukkan dalam satu perigi di sebelah tu. Perigi Al-Aris nama dia. Perigi Al-Aris itu masuk Abu Jahal lah. Dimasukkan dalam perigi tersebut oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Ada yang menyatakan 70 orang kafir musyrik Mekah itu dimasukkan dalam tu, dalam perigi Al-Aris. Di situ juga terdapatnya satu masjid, Masjid Al-Aris. Besar masjid itu, masjid warna putih, tak jauh daripada tempat peperangan Badar itulah. Dan kawasan itu dah dipenuhi dengan pokok-pokok kurma kan, kawasan itu. Kalau tuan-tuan pergilah. Baik. Kalau kita lihat dalam kitab Rahiqul Maktum, hanya 24 sahaja kafir musyrik Mekah yang dimasukkan dalam perigi itu. Perigi Al-Aris. Dan perigi itu pun sekarang dia telah ditutup dengan batu-batu. Memang tak nampak lah perigi lagi. Ya, ada batu-batu lah yang bentuk tugu macam tu. Kat situlah dimasukkan Abu Jahal dan juga sahabat-sahabat lain 24 orang. Tapi ketika saya pergi umrah itu, mutawif kata 70. Jika Mekah itu masuk dalam perigi itu sekali. Wallahu alam lah. Gitu. Baik. Kemudian 6 daripada Muhajirin, 8 daripada Ansar.
6 dari Muhajirin, 8 daripada golongan Ansar, dan antara mereka yang tidak musyrik. Okey. Dan tidak ada perbezaan daripada yang mati syahid dan jumlah 14. 6 dari Muhajirin, 8 daripada Ansar. Okey, 6 Muhajirin, 8 Ansar. Dan antara mereka yang tak mati syahid, maksudnya dari segi martabat mereka lah. Sebab bait syair 78 ni dia ada kaitan dengan bait syair yang sebelum ni. Masih lagi ada perbincangan tentang martabat-martabat sahabat, martabat para malaikat, dan juga pemimpin-pemimpin Islam pada masa tersebut. Kemudian dalam kitab Sirah Syamiyah, wa fi Sirah Syamiyah, Badrun qaryatun masyhuratun ala nahwi 4 marhalah minal Madinah. Badar ni satu desa atau qaryah yang terkenal. Jaraknya sekitar 4 marhalah daripada Madinah. Dia terdapat di sebelah barat. Jadi kalau kita Madinah nak pergi ke Badar, dia akan mengarah, kita akan menuju ke sebelah barat. Jaraknya lebih kurang dalam 130 kilometer daripada Madinah. Kalau daripada Mekah lagi jauh lah. Di Madinah saja pun dah jauh. Naik bas pun terasa pun dalam sejam 2 jam jugalah. Naik bas tu jauh juga perjalanannya. Jadi bukan dekat daripada Madinah. Tapi itulah realiti yang berlakulah pada zaman dahulu, peperangan yang berlaku. Dan kiri kanan pun kalau kita daripada Mekah Madinah pun yang ada pun hanya nak katakan padang pasir pun bukan padang pasir kan, lebih pada batu-batu je. Lebih pada batu-batu je kiri kanan tu, gunung kanan pun batu-batu je. Daripada Mekah, daripada Madinah menuju ke Badar pun lebih kurang kiri kanan pun batu-batu je. Gunung-gunung batu je. Itulah tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi SAW dan juga para sahabat tu kan. Masya Allah. Itu juga jarak daripada Mekah ke Taif pun macam tu juga. Gunung batu kiri kanan saja. Nak katakan padang pasir pun bukan padang pasir. Lebih pada batu. Itulah perkara-perkara kesana yang dilalui oleh Nabi dan juga para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tak macam kita ni tuan-tuan, kiri kanan hutan saja, semak. Sana ada benda yang ada, tak ada. Nak cek pokok sebatang pun susah. Baik. Kemudian pasukan Muslim di dalam perang Badar itu jumlah 317. Ada yang menyatakan 313. Riwayat ini diperkuat oleh satu keterangan bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk menghitung mereka. Lantas beliau diberitahu bahawa jumlah mereka adalah 313. Maka bergembiralah beliau. Mana bergembira Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi? Iddatun ashabut Talut. Iddatun ashabut Talut. Jumlah ini menyamai dengan jumlah tentera Talut dalam peperangan melawan tentera Jalut. Kan dalam Quran dan surah Al-Baqarah kan, pada juzuk yang pertama ada cerita berkenaan kisah kita Ashabul Talut. Talut melawan dengan Jalut pada zaman dulu lah, di mana mereka diuji dengan sebatang sungai dan jumlah mereka sedikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit boleh mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jumlah tentera Talut yang sedikit, asalnya banyak, benda sedikit, kadang-kadang diuji dengan sungai. Bila diuji dengan sungai, mereka dalam keadaan haus. Mereka pun minum, sebahagian mereka minum air sungai. Jadi mereka tak ada kemampuan untuk pergi perang. Yang tinggal kumpulan sedikit saja. Itulah yang berperang melawan tentera Talut. Akhirnya mereka mendapat kemenangan, tuan-tuan. Masya Allah.
Dan bersama pasukan Muslim hanya ada 2 ekor kuda je. Hanya ada 2 ekor kuda. Wa kana ma'hum farasani faqat. Ahaduhuma lil Miqdad bin Aswad. Salah satu daripada kuda itu kepunyaan Miqdad bin Aswad. Nama sebenar Miqdad bin Amru Al-Kindi Al-Khadrami, Abu Ma'bad wa Abu Umar. Nama sebenarnya Miqdad bin Amru Al-Kindi Al-Khadrami. Itu nama sebenarnya lah. Jadi 2 ekor kuda dimiliki oleh Miqdad dan satu lagi milik Zubair bin Al-Arwam. Dalam riwayat lain pula menyatakan, sebagai ulama menyatakan disebutkan ada 3 ekor kuda dan 70 ekor unta. Ada 70 ekor unta. Wakana mahum aidan sab'una ba'iran. Adalah mereka, bersama mereka itu terdapat 70 ekor unta. Musyrikin pula berapa? Wakana musyrikuna alfan wa mahum ami'ah farasin wa sab'ah milah ba'ir. Sedangkan musyrikin ada jumlahnya 1000 orang. Bersama mereka itu terdapat 300 kuda. Masya Allah, kuda 300. Kemudian unta ada sab'amiyah, ada 700. Mana segi kekuatan mereka lebih lah. Kekuatan mereka lah lebih. Sama macam Israel dengan Hamas lah. Israel kan baik lagi kan, dia punya dengan kata kebal dia macam-macam lah, pesawat tempur dan semua. Mana segi logiknya mereka boleh menang lah. Tapi mereka sampai sekarang dah 100 hari peperangan, masih lagi mereka tak menang pun, kan? Masih lagi tak menang pun. Banyaklah tentu apa kata-kata kebal yang dihancurkan oleh Hamas. Masya Allah. Okay? Jadi kekuatan yang banyak pun, jumlah tentera yang banyak, jumlah persenjataan yang banyak pun belum tentu terjaminnya sesuatu kemenangan juga. Baik. Sedangkan musyrikin ada 1000 orang, 100 kuda dan 700 unta. Mi'ah farasin wa sam'ah mi'ah ba'ir. Baik, kemudian dan pasukan musyrikin berjaya mendahului ke sungai Badar ataupun sumur Badar lah. Satu tempat namanya sumur Ma'ul Badrin. Lalu mengelilingi sungai itu sehingga orang-orang Muslim tak dapat sampai ke sana, maka mereka diserang oleh haus. Dan sebagian besar mereka pada pagi harinya menjadi junub. Jadi para sahabat pula ada yang berjunub pula, Masya Allah. Jadi yang dahulu tempat sampai ke tempat itu ialah orang musyrikin. Mana tempat sumber air. Sebab di Arab ni air ni sangat bernilai lah. Betul? Di Arab ni air sangat bernilai berbanding dengan benda lain. Sebab air dah dapat susah. Jadi dalam peperangan pun air sangat diperlukan, apalagi perjalanan jauh. Tentera musyrikin daripada Mekah menuju ke Badar itu pun jauh, dah 500 km jaraknya, perjalanan jauh. Tentera Islam daripada Madinah ke Badar pun dah 130 km, jarak jauh juga. Jadi masing-masing memerlukan pada air. Sumber air adalah sangat benda yang penting dan sangat bernilai. Dan tentera Badar pula mereka lah pun sampai dulu pula sampai. Sedangkan Muslim Islam tak sampai lagi. Walam yasilu ilaihil muslimin. Fa'atashuhu wa asru ghaliban ghalabahum junuban. Jadi kalangan para sahabat mereka itu haus sebab air telah pun kehabisan, kekurangan. Ada pula yang berjunub, masya-Allah. Lalu syaitan pun memasukkan perasaan was-was ke dalam tentera Islam. Apa kata syaitan? Zar'amuna annakum minal haqqi wa fiikum nabiyullah wa annakum awliya Allah wa qad ghalabakum musyrikuna al-ma'i wa antum atash wa tasiluhu muhdisina
mujtanibina wa ma yantaziru a'da'akum illa ayyata'al atash qarabakum wa yudhiba qawakum wa yatahakamuna fikum kaifa sya'u. Maksudnya kamu menyangka kamu adalah guru yang benar. Dia kata syaitan. Syaitan kata pada tentera muslimin, dia masukkan perasaan orang-orang, taza'amuna annakum minal haqqi, kamu mendakwa daripada kumpulan yang benar. Wa bikum Nabi Allah, dan pada kamu juga terdapatnya Nabi Allah itu Muhammad. Wa annakum awliya Allah, dan bersama-sama kamu juga terdapat wali-wali Allah Ta'ala. Wa qad ghalabakum musyrikuna 'alal ma'i, padahal orang musyrikin telah menawan air. Kan? Mereka telah menampas tempat air. Wa antum atash, sedangkan kamu dalam keadaan haus. Wa tasiluna muhdisina mujtanibina, padahal kamu tu ada yang berhadas dan ada pula yang berjunub. Okey. Wa ma yazuru adakum illa an yaqta'al atash. Dan para musuhmu tidaklah menunggumu kecuali agar kehausan yang menimpamu itu memotong leher-lehermu. Ini macam kata-kata balaghah lah. Wa may yantasiru a'da'akum illa ayaqta'al atash. Tiadalah musuh-musuh itu menunggu kamu kecuali mereka nak memotong kehausan-kehausan menimpa kamu, dan memotong leher-leher kamu, dan juga menghilangkan kekuatan wa uziba qawakum, dan untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan kamu, wa yahtakimuna fikum kaifa yasha, dan supaya mereka itu memberikan hukuman kepada kamu bagaimana cara yang mereka suka, bagaimana cara yang mereka suka. Apa tak? Itu iblis punya kerja lah. Jadi dia masukkan dia punya jarum-jarum, jarum-jarum perasaan was-was, ragu-ragu kan, supaya tentera muslim ini balik, tak lagi perang. Balik, jangan perang. Sebab kamu dalam keadaan haus. Gitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala fa'arsalallahu alaihim matara. Tiba-tiba Allah Taala menurunkan hujan. Masya-Allah. Allah Taala menurunkan hujan dari aliran-alirannya dapat terbentuk sebuah lembah. Maka mereka pemandi. Jadi hujan dah turun, memang kata berdondang sayang lah. Cila gitu kan. Ya kita ni memang hujan masih turun. Tapi kalau di Mekah, Madinah, kalau hujan turun banjir lah. Di kawasan bertakung hujan tu, lembah. Kalau hujan turun pun sonok. Masya-Allah, berpesta lah kalau hujan turun. Baghtasiluhu wa syarabu wa syarabat dawabahum. Kemudian mereka mandi dan mereka minum, dan juga memberi ternakan-ternakan mereka minum sepuas-puasnya. Demikian juga tempat-tempat minuman yang sedap puasa mereka isi dengan sepenuh-penuh. Jadi bakul-bakul, uncang-uncang yang tak ada air itu, jadi mereka semua penuhkan dengan air-air hujan yang turun daripada langit. Masya-Allah. Dalam kitab Akhirul Maktum, Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia sebutkan bahawa hujan yang turun itu yang bersangatan lebat ialah di kawasan musyrikin, sedangkan di kawasan Islam dia tak lebat. Jadi yang lebat itu dia macam memudaratkan lah, merencatkan sedikit pergerakan tentera musyrikin, merencatkan pergerakan musyrikin hujan yang sangat lebat di kawasan tentera musyrikin berkemah di situ. Sedangkan di kawasan tentera Islam hujan tak lebat. Disebut dalam kitab Al-Mu'tah perbezaan lah gitu. Kemudian dan ketika hujan sudah menjadi rintik-rintik, Rasulullah SAW melakukan salat di bawah sebuah pohon sehingga pagi. Wa Rasulullah SAW yusalli tahta syajarah hatta asbaha. Nabi semayang, masya-Allah, di bawah pokok sehinggalah sampai waktu subuh, masya-Allah. Wa sana'u arisan lahu sallallahu.
Kemudian di pihak lain pula sahabat membuatkan Nabi sebuah aris. Aris mana tempat berteduh, kemah tempat berteduh yang telah bersiap. Dan di situ pun ada satu masjid Al-Aris. Sekarang ada satu masjid namanya Masjid Al-Aris. Dan perigi yang tempat musyrikin Abu Jahal masukkan itu namanya perigi Al-Aris. Al-Aris alif lam ALARIESH. Al-Aris ALARIESH. Al-Aris. Okey, namanya perigi Al-Aris. Itulah. Kalau bahasa Arabnya ain ra ya shin alif. Arish. Arish. Jadi dibuat satu kemah tempat berteduh Nabi. Namanya pun Al-Arish. Al-Arish. Ditempati bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun duduk sekali lah. Wakar Nabi ya Abu Bakar. Dan juga di luar Al-Aris terdapat Sa'ad bin Mu'az yang melakukan penjagaan dengan menghembuskan pedang, masya-Allah. Jadi para sahabat sentiasa mengawal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berdoa dengan penuh tadarruk, dan khusyuk, sehingga beliau berkata, Allahumma in tahlik hazil asabah yawma la tu'badu fil ardi, Allahumma anshiduka ahdaka wa wa'daka, Allahumma in zahru ala hazil asabah zahara syirka wa la yakum laka dinun. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau binasakan kaum muslimin, pasukan muslim, Allahumma in tahlik hazil asabah, ya Allah Tuhan, jika engkau binasakan ini asabah, ni kumpulan kaum muslimin tadi, maka tidaklah engkau akan disembah di muka bumi lagi, masya-Allah. Al-yawma la ta'budu bil ardi. Jadi lepas ni kalau tentera Islam semua kalah, semua Islam terbunuh, yang 313 semua terbunuh, sudah tentu tidak akan siapa lagi akan menyembahmu, ya Allah, di muka bumi ini. Allahumma anshidu laka ahdaka wa'adaka. Ya Allah Tuhanku, aku peringatkan kau ya Allah akan janji dan juga ancamanmu. Janji dan juga ancamanmu. Anshiduka ahdaka wa'adaka. Ya Allah Tuhanku, jika kau dapat mengalahkan kaum muslimin ini, maka terang-teranglah perbuatan musyrik. Allahumma in zahru ala hazil asabah zahra syirka wa la yakum laka dinun. Ya Allah, jika kau dapat mengalahkan kaum muslimin, maka terang-teranglah perbuatan syirik akan berlaku dan tidak akan tegak satu agamamu bagimu. Mana tidak akan ada agama lagi lah. Yang ada ialah kafir musyrikin ni lah. Benda-benda batil saya, sedangkan benda hak tak ada lagi. Wa rakaat ini, kemudian pun Nabi bersujud sebanyak 2 rakaat. Kan Nabi rukuk 2 rakaat. Wa rakaat ini, wa kana katsiran ma yaqulu fi sujudihi. Kemudian Nabi banyak berdoa dalam sujudnya. Apa Nabi kata? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang menghidupkan. Ya Qayyu ya Qayyum, bukan raha muddah. Nabi mengulang-ulang perkataan tadi. Cukuplah engkau berdoa kepada Tuhanmu, ya Muhammad. Beliau ulang-ulang menyebutnya dalam keadaan sujud, sehingga selendang beliau terjatuh ke tanah kerana banyaknya berdoa, hatta saqata ridaahu min kasratin ma ibtahala atau ibtahalulah.
Jadi Nabi mengulang-ulang perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum. Padahal Nabi setengah bersujud kepada Allah hatta saqata rida'ahu, sehingga gugurlah ridak Nabi min kasiratin, kerana banyaknya ma ibtalahala, kerana banyaknya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dimenangkan Islam dalam peperangan Badar tersebut. Masya Allah. Jadi tidak ada pengharapan melainkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alqahu alaihi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun menemui Nabi. Sedangkan Nabi sedang sujud ayang. Qala ya bunayya ya Nabi Allah. Lalu Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, cukuplah kau berdoa kepada Tuhanmu, kerana sungguhnya dia pasti akan luluskan bagimu dan apa-apa yang dia telah janjikan. Apa-apa yang telah janjikan. Kafaka tasya tanashada rabbak. Memadalah apa yang kau kendak, apa yang kau baca dia, yang kau doa tu dah bacalah. Cukuplah tu. Macam itulah. Banyaklah doa tu kita tengok. Ya Muhammad, cukuplah. Fa innahu sayanjijuka laka ma wada. Kerana Allah Subhanahu taala pasti akan memenangkan kamu. Summa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi qitalan syadidan. Kemudian berlakulah peperangan. Nabi pun terlibat dalam peperangan yang sengit. Qitalan syadid wa haradal muslimina ala qital. Kemudian Nabi juga membangkitkan semangat kaum muslimin untuk bertempur dengan berkata, apa kata Nabi? Qumu ilal jannati ardaha as-samawati wal ardh. Qumu ilal jannah, berdirilah kamu kepada syurga. Qumu ilal jannati ardaha as-samawati wal ardh. Wa kanu idza istadda al-ba' ittaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana aqrabuhum alil musyrikin. Apa kata Nabi? Tampillah kamu semua untuk boleh syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kumu, mana kumu ni berdirilah. Berdirilah atau tampillah kepada syurga yang dijanjikan, yang luasnya antara langit dengan bumi. Gitu. Pada waktu pasukan musuh mulai kelihatan berbahaya dan kaum muslimin menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah Nabi tadi menjadi sasaran terdekat kepada kaum muslimin. Jadi bila peperangan telah berkecamuk dah semakin teruklah, tak boleh terkawal lah peperangan tadi. Jadi para sahabat yang biasa duduk cover Nabi ni, mereka pun terpaksa menjauh. Sebab apa? Masing-masing pun sibuk perang. Masing-masing sibuk perang. Akan akrabuhum lil musyrikin. Jadi bila keadaan macam tadi, ada orang kafir musyrikin ni pun ada yang mereka ambil kesempatan lah untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka melihat situasi tadi, lalu Nabi SAW mengambil segenggam batu. Nabi ambil segenggam batu. Apa kata Nabi? Syahadil wujuh. Fa'ahadha Nabi SAW kaffan minal asa farama bihil musyrikin. Nabi ambil batu tapi dia lontar. Kemudian Nabi lontar lah kepada kaum musyrikin. Dan Nabi kata syahadil wujuh. Syahatil wujuh, maksudnya kubihan, maknanya ditimpa akan kehinaan lah. Syahatil wujuh ai kubihan, mana ditimpa kehinaan kepada kaum musyrikin. Allahumma arghib qulubahum wa zalzil aqdamahum. Wa zalzil aqdamahum, ini pun termasuk doa dalam Qur'an nazilah kan. Allahumma arghib, amsah ro atau alif ro ain ba. Arghib, arghib qulubahum. Ya Allah, ya Tuhanku, gentarkanlah hati mereka. Kemudian wazazil aqdamahum, dan goncangkanlah pendirian-pendirian mereka. Wazazil aqdamahum. Fa asaba a'yunun jami'ahum,
wan hazamu, lalu tertimpalah akan batu tadi kepada mata-mata mereka. Jadi batu tadi kena, batu-batu kerikil tadi yang diletak oleh Nabi SAW kenalah kepada tentera-tentera musyrikin tadi akan mata-mata mereka. Jadi mata mereka terjejaslah. Maka lemparan tadi mengenai mata sebelah mereka, dan mereka pun segera melarikan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentera Islam, tentera musyrikin yang nak mula dekat-dekat dengan Nabi tadi, lalu Nabi ambil batu, Nabi baca doa, lalu lontarkan kepada tentera musyrikin dan kenalah pada mata-mata mereka. Masya-Allah. Nabi kata syahatil wujuh, syahatil wujuh. Syahatil wujuh ni pun termasuk antara doa yang terdapat dalam Hizb Bahar. Kalau tuan-tuan pernah amalkan Hizb Bahar, memang dia doa dia panjang lah. Antara doa yang termasuk dalam perkataan yang terdapat itu syahatil wujuh, syahatil wujuh, wanatil wujuh, kan? Dia termasuk dalam doa itu. Okay? Kemudian Nabi SAW pun bersabda, ini ayat Quran ni, sayuzhamul jam'u wa yuwallunad dubur. Sayuhazul apa masyaallah, bayuhzamul jam'u wa yuwallunal dubur. Maksudnya benar-benar akan dikalahkan pasukan itu, kesatuan pasukan itu, dan mereka akan berpaling ke hadapan. Ini surah Al-Qamar ayat 45. Wa usira ma'akum sab'una wa qutila min asyrafahum sab'una ka Abi Jahal wa Umayyah bin Khalaf dan Utbah bin Rabi'ah. Lalu ditawan di kala mereka tadi sebanyak 70. Jadi 70 orang daripada musyrikin telah menjadi tawan hasil peperangan Badar. Kemudian wa qutila min asyrafihim, dan dibunuh di kalangan macam pemimpin-pemimpin mereka tadilah, pemuka mereka sebanyak 70, termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abi Rabi'ah. Nampak? Ini orang yang terbunuh dalam peperangan Badar. Kalau tuan-tuan pernah baca tentang bagaimana Abu Jahal terbunuh, tuan-tuan boleh lihat kisah bagaimana Abu Jahal dibunuh. Di mana Abu Jahal ada dua orang pemuda, umurnya 14 tahun dan 13 tahun. Inilah antara dua pemuda yang terlibat dalam peperangan Badar. Namanya Mu'az bin Amr al-Jumuh dan Mu'awiz bin Afra. Mu'awiz bin Afra ni daripada kalangan Ansar. Dalam peperangan Badar, Mu'az ni umurnya 14 tahun, Mu'awiz umurnya 13 tahun. Memang orang muda lah, orang muda terlibat dalam peperangan. Jadi kita orang pelagak ke orang muda. Mereka terlibat dalam peperangan. Jadi dalam peperangan itu tiba-tiba ada muncul dua pemuda bertemu dengan Abdullah bin Auf. Dia kata pada Abdullah bin Auf, wahai saudara, dia kata, tunjukkan kepada kami di manakah Abu Jahal, kerana kami berminat untuk membunuh Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai anak, kamu masih terlalu muda untuk terlibat dalam peperangan. Sebaiknya engkau menjauhkan diri pada tempat ini. Mereka tidak berganjal. Mereka kata, kami telah mendapat izin daripada ayah dan kami untuk menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami datang sini untuk membunuh Abu Jahal. Tunjukkan kami di mana Abu Jahal. Sebenarnya mereka pun tak kenal Abu Jahal. Dua orang muda ni tak kenal Abu Jahal. Jadi Abdurrahman bin Auf pada permulaan dia macam tak confident lah dengan dua budak ni, gitu. Tiba-tiba adalah beberapa orang kafir musyrik Mekah datang kepada Abdurrahman bin Auf untuk membunuh Abdurrahman bin Auf. Bila berlaku perkara tadi, tiba-tiba dua orang pemuda tadi pun lantas bertindak, lalu membunuh kafir musyrikan Mekah, musyrikin yang cuba membunuh Abdurrahman bin Auf.
Jadi Mu'az bin Mu'ayyiz melihat pada kejadian tadi lalu cepat bertindak. Mu'az dengan cepat menebas kaki tentera musyrikin sehingga menyebabkan dia tersungkur. Mu'ayyiz pula bertindak menikamnya dengan mati. Melihat kejadian tadi, Abdurrahman bin Auf tadi pun barulah confident lah kepada dua orang laki-laki tadi, pemuda, anak muda tadi. Lalu selepas itu Abdul Manaf pun tunjuklah, tu dia Abu Jahal. Kenapa tak tahu yang tengah anak kuda tu berada di bawah pokok tu, ada sebatang pokok yang agak rendah. Abu Jahal tengah duduk di atas kuda sambil memberikan arahan kepada tentera-tentera musyrikin untuk membunuh tentera Islam. Itu lelaki kamu cari kan? Ya, itulah lelaki yang kami cari. Kami nak bunuh dia. Lalu mereka pun pergilah kepada Abu Jahal. Mu'az bin Mu'ayyiz berlari kepada Abu Jahal yang masih berada di atas kuda. Mereka berlari senapa menghiraukan keselamatan diri mereka. Ketika itu Abu Jahal tidak menyadari akan kedatangan dua orang remaja tadi. Mu'az terlebih dahulu cuba untuk menebas kaki Abu Jahal, tetapi tidak berjaya. Kemudian Mu'az bertindak menebas kaki kanan kuda yang dinaki Abu Jahal, sehingga menyebabkan kuda tunggang Abu Jahal jatuh tersungkur. Kuda dia jatuh. Bila kuda jatuh, Abu Jahal pun terjatuh daripada kudanya. Dalam keadaan marah, Abu Jahal suruh bangun. Tetapi sepatah kilat Mu'az menebas kaki kanan Abu Jahal sehingga putus. Masya Allah, tuan-tuan, berani mereka ni dua orang pemuda yang sangat beranilah. Sebab Abu Jahal ni pemimpin musyrikin Mekah yang hebat. Mu'awis menyusul lalu memukul kepala Abu Jahal sehingga Abu Jahal menjadi lemah dan longlai. Kemudian datanglah Ikrimah anak pada Abu Jahal. Masa tu Ikrimah dia tak masuk Islam lagi. Jadi bila tengok ayah ni tadi dalam keadaan macam tu, dia cubalah bantu. Dia cuba melindungi ayahnya Abu Jahal. Ikrimah menyerang balik Mu'az dan menebas tangan kiri remaja tersebut sehingga hampir terputus. Masya Allah. Kemudian Mu'az terjatuh ke tanah. Mu'az berselali, namun dibiarkan oleh Ikrimah kerana dia melihat Mu'ayyiz pula cuba untuk membunuh ayahnya Abu Jahal. So maka terjadilah pertarungan yang hebat antara anak Abu Jahal iaitu Ikrimah dengan Mu'ayyiz. Apalah yang mampu lakukan oleh Mu'ayyiz sehingga akhirnya Mu'ayyiz tewas di tangan Ikrimah, anak kepada Abu Jahal. Matilah Mu'ayyiz tadi di tangan Ikrimah. Kemudian Mu'az tadi berjaya melarikan diri, lalu dia pergilah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tangan dia tadi yang api nak putus tadi, jadi tangan tadi seolah macam mengganggu dia lah, ganggu perjalanan nak jumpa dengan Rasulullah, nak bagi report lah, bagi report kan tentang apa yang berlaku kepada Abu Jahal. Lalu di tangan yang tadi diputuskan sendiri. Tanpa dia pergi panjang, dia memutuskan tangannya terkulai. Lalu Mu'az berkata, wahai tangan, kamu mengganggu perjalananku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Mu'az berlari dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan sakit tadi dia beritahu kepada ya Rasulullah, saya dan Mu'ayyiz telah berhasil membuatkan cedera parah kepada Abu Jahal, tetapi dia masih kekal hidup kerana kami telah dihalang oleh anaknya yang bernama Ikrimah dan juga beberapa tentera musyrikin. Kemudian Abu Jahal, kemudian Nabi SAW memberitahu para sahabat supaya mencari Abu Jahal. Masing-masing berpecah cari Abu Jahal. Dia duduk kat mana ni? Dengan kata dalam keadaan teruk lah, kritikal lah keadaan tu. Maka Abdullah bin Mas'ud
Kan salah seorang sahabat akhirnya berjaya menemui Abu Jahal. Dia keadaan luka yang cukup parah, tetapi dia masih bernyawa, masya-Allah. Tanpa belas kasihan, Abdullah Mas'ud menekan leher Abu Jahal sambil dia berkata, wahai musuh Allah dan musuhmu dan musuh Rasulnya, pada hari ini Allah Ta'ala telah menghina kamu. Itu dia kata oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia menekan leher Abu Jahal, wahai musuh Allah dan musuh Rasulnya, pada hari ini Allah Ta'ala telah menghinamu. Apa jawapan Abu Jahal? Dia tu, dengan apa Allah Ta'ala menghina aku? Apakah kerana aku mati di tangan kau? Ini kata-kata daripada Abu Jahal. Jadi dia namanya sombong lah, ego sikit lah, act dah. Walaupun kadang macam tu pun dia act lagi, belagak macam tu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengangkat pedang hendak memenggal kepala Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal berkata, sebelum engkau membunuh aku, beritahu dahulu pihak mana yang akan memenangi pertempuran ini. Milik siapakah yang akan menang dalam perang ini? Masih lagi ditanya lagi siapa yang akan menang. Mungkin dia nak Abdullah tu jawab tentera kami menang lah gitu. Jadi apa jawapan daripada Abdullah bin Mas'ud? Pasukan musyrikin kalah, kemenangan kepada milik Allah Ta'ala dan Rasulnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa kata Abu Jahal? Engkau pembohong, wahai penggembala kambing. Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni penggembala kambing. Jadi kemungkinan Abdullah bin Mas'ud ni mungkin jadi penggembala kambing lah. Abu Jahal menunjukkan sikap angkuh walaupun situasi sangat genting. Tanpa melengahkan masa, lalu Abdullah bin Mas'ud pun lalu menebas kepala Abu Jahal. Maka terbunuhlah Abu Jahal dalam peperangan tersebut. Masya-Allah. Dan akhirnya kepala Abu Jahal tadi dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallahi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Dia yang memenuhi janjinya dengan menolong hamba-Mu dan mengalahkan musuh-Mu, insyaallah. Jadi peristiwa tadi bermula daripada dua remaja tadi lah. Itulah Mu'az dan Mu'ayyiz. Dua orang pemuda yang terlibat, masya-Allah. Itulah peranan dimainkan orang muda lah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai situ dah tuan-tuan pengajian malam ni, 10 lebih insya-Allah. Akan datang insya-Allah kita sambung lagi tentang badan ni, tak habis lagi, ada sikit lagi ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqan wa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan hatta ya alim lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala bil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ij'al hadza jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.